Berhadapan saat getir semasa era konfrontasi Malaysia dan Indonesia tidak pernah dilupakan. Walaupun sudah 50 tahun berlalu, kenangan bertugas sebagai Ranger Malaysia kedua pada 1965 masih segar dalam ingatan mereka. Farahli Asman dan jurukamera Muhammad Azali Idris mengimbau pengalaman mereka dalam segmen khas Patriotik Sempena Hari Malaysia esok. Batalion Ranger Malaysia kedua ditubuhkan pada 16 September 1963 selepas Indonesia melancarkan konfrontasi kerana bersama-sama Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia. Konfrontasi selama 3 tahun itu membabitkan pertempuran dengan Tentera Nasional Indonesia yang tidak dapat dilupakan Muhammad Haji Saleh 70 tahun dari kampung Sungai Balang Muar, Johor. Beliau menyertai Ranger Malaysia kedua pada usia 18 tahun pada 1965. Sekiranya ialah satu unit infantry. Ya, infantry ialah tentera berjalan kaki. Dia khusus untuk mempertahankan negara dan negeri kita lah. Dan dilatih khusus untuk peperangan. Kan? Belajar senjata, belajar taktik-taktik peperangan macam memang. Maka sebab itu kita diantar ke sepadan. Banyak kan waktu itu di Pulau Sebatik termasuk Kelabakan, Sungai Limau, Sungai Melayu dan Wedis Bay. Selepas menamatkan latihan ketenteraan selama 9 bulan di Ipoh, Muhammad ditugaskan di Bukit Sebatik di Tawau, kawasan sempadan Malaysia dan Indonesia. Beliau yang digelar Mat Kongo mengetuai rondaan kerana boleh bercakap bahasa Jawa sekiranya terserempak dengan tentera negara jiran itu. Sepanjang rondaan, Mat Kongo tidak putus-putus berdoa agar peristiwa berdarah di Kalabakan tidak berulang. Tak sampai 5 second lah kita cakap itu meriam tembakan yang pertama menghantam di Bukit Sebatik. Nak kapar-kapar. Boom, aku ingat dia main biasa. Selalunya Nasional Indonesia dia tunjukkan kekuatan tapi dia tidak pergi ke camp. Dia saja begitu kan. Tahulah kita ni bersaudara kan. Tapi waktu itu makin lama makin hampir. Seorang lagi anggota Ranger Malaysia kedua, Dominic Sunggam Selidau, tidak lupa kenangan ketika bertugas sebagai penghantar makanan dan surat di Begosong pada April 1964. Lepas kami berhenti sana tempat yang dituju itu, berhentilah time makan. Jadi sekarang punya makan sedia masak. Sampai tempat itu baru kasih masak. Anak sajalah yang masuk miskin. Kepada golongan muda, kedua-dua pejuang negara itu menasihatkan mereka supaya menjadi modal insan negara yang berkualiti dan menghargai kemerdekaan negara. Farahli Asman dan Muhammad Azali Idris untuk Berita RTM.